Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan bab 6 peningkatan tamadun Yunani dan Rom, 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Kita tengok sistem pemerintahan dalam tamadun Yunani. Terdapat demokrasi, tirani, aristokrasi, oligarki, dan monarki. Perkembangan sistem demokrasi di Athens. Aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani merupakan sumbangan yang penting dan diwarisi oleh generasi kini. Perubahan sistem pemerintahan yang dilaksanakan bagi memantapkan aspek tersebut telah menunjukkan kematangan politik penduduk Athens. Sistem demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan dan pentadbiran dan dijadikan ikutan serta diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga kini. Perubahan pemerintahan dalam tamadun Yunani di mana daripada sistem monarki kepada sistem oligarki. Kemudian berubah kepada sistem aristokrasi, kemudian kepada sistem tirani dan kepada sistem demokrasi. Monarki iaitu sistem beraja yang berasaskan keturunan dan dibantu oleh konsul iaitu golongan bijak pandai. Oligarki iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Aristokrasi iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Tirani iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Dan demokrasi ialah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Monarki iaitu sistem beraja. Raja sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama. Raja dibantu oleh konsul. Konsul ataupun kuasanya menjadi kuat, kedudukan raja semakin lemah. Oligarki di mana lahirnya sistem raja yang dipilih, kuasa amat terhad, pemerintahan dikuasai oleh konsul yang terdiri daripada orang kaya. Aristokrasi di mana dalam kalangan konsul lahir golongan aristokrat yang kuat, memiliki kuasa yang besar. Pemerintahan oleh golongan aristokrat dinamakan aristokrasi. Tirani ataupun diktator, rakyat tidak puas hati terhadap pemerintahan berbentuk aristokrat. Kemunculan golongan yang menuntut hak, lalu berlaku rampasan kuasa. Pemerintahan berbentuk tirani oleh diktator, pemerintahan yang zalim, serta kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Demokrasi pula di mana semua lelaki dewasa Athens boleh menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun. Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali sebulan, setiap ahli mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. Segala keputusan Dewan dikendalikan oleh majlis. Dewan melantik ahli majlis, magistrate dan juri. Ini merupakan salon iaitu pemerintahannya dari 638 sebelum Masehi hingga 558 sebelum Masehi, di mana dia menggunakan sistem demokrasi yang diasaskan pada tahun 594 sebelum Masehi. Merupakan demokrasi langsung iaitu setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan peraturan di Athens termasuk soal ekonomi, sosial dan politik. Prinsles pula di mana pemerintahan beliau 495 hingga 429 sebelum Masehi, di mana penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Raja Philip pula
daripada tahun 382 sebelum Masihi hingga 336 sebelum Masihi, di mana sistem demokrasi menjadi lemah dan dihapuskan oleh Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Amalan demokrasi di Athens. Malaysia melaksanakan sistem demokrasi melalui pilihan raya yang bermula pada tahun 1951 untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dari sudut politik, tamadun Yunani ternyata meninggalkan impak yang amat besar kepada dunia. Perubahan yang bermula daripada sistem monarki sehingga akhirnya kepada demokrasi membuktikan bahawa masyarakat Yunani berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam kehidupan mereka. Dalam sejarah Yunani, sistem monarki meletakkan kuasa kepada seorang raja yang dibantu oleh seorang penasihat atau konsul. Apabila konsul menjadi terlalu berpengaruh, satu bentuk kerajaan baru pula dibentuk di mana semua kuasa terletak pada beberapa orang atau golongan kelas dominan yang dinamakan oligarki. Aristokrasi pula adalah bentuk pemerintahan golongan bangsawan yang kaya dan berpengaruh. Diktator adalah seorang pemimpin yang berkuasa mutlak dalam segala urusan dan membuat keputusan sendirian. Tirani dikaitkan dengan sifat kezaliman dalam pemerintahannya. Demokrasi adalah corak pemerintahan di bawah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Walau bagaimanapun, di Sparta sistem pemerintahan tentera diamalkan. Setiap anak lelaki dilatih sejak kecil lagi untuk menjadi tentera yang handal serta memiliki semangat patriotik yang sangat tinggi. Ringkasnya, sistem demokrasi Yunani yang kini berusia lebih 3,000 tahun menjadi peninggalan kepada dunia. Walaupun berbeza cara pelaksanaannya, sistem pilihan raya misalnya banyak diamalkan di seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Ciri-ciri demokrasi di Athens, di mana Dewan Perhimpunan ialah badan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Di bawah Dewan Perhimpunan terdapat majlis, magistrat, juri. Dewan Perhimpunan. Terdapat badan pentadbiran tertinggi, tempat mengemukakan pandangan mengenai pentadbiran, menguasai kawalan terhadap pentadbiran, menetapkan dasar-dasar yang dilaksanakan, memutuskan dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Mahkamah Orang Awam. Keanggotaan Dewan Perhimpunan di mana terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Membenarkan semua warga negara menghadiri perhimpunan. Fungsi Dewan Perhimpunan di mana melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, membuat deklarasi peperangan, menjalin perjanjian dengan negara lain, menerima duta dari negara asing, membincangkan hal kewangan dan percukaian. Mahkamah Orang Awam. Majlis merupakan jawatankuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Dikenali sebagai Majlis 500. Keanggotaan dilantik oleh Dewan Perhimpunan, terdiri daripada 500 orang.
Keahlian selama 2 tahun dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Pengerusi dipilih setiap kali persidangan diadakan. Fungsinya ialah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan, bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Kuasa tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Magistrate merupakan badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran kini. Keanggotaan terdiri daripada warga negara Athens, dianggotai oleh 6,000 ahli. Antaranya 10 orang adalah jeneral tentera, 200 hingga 500 orang merupakan hakim. Fungsinya merupakan kaki tangan kerajaan, melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis, mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Juri merupakan badan bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Keanggotaan dianggotai oleh 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicara. Pengerusi yang mengetuai perbicaraan, fungsinya menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Dalam tamadun Yunani, Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai penggubal undang-undang untuk rakyat. Di Athens, walau bagaimanapun, keputusan rakyat jelata atau suara ramai diambil kira dalam membuat sesuatu keputusan. Ringkasnya, undang-undang Yunani menekankan kebebasan bersuara oleh badan-badan pentadbiran negara kota, iaitu Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrate dan Juri. Dalam bukunya The Republic, ahli falsafah Plato menyatakan bahawa negara harus diperintah oleh ahli falsafah atas kecekapan dan kebolehan mereka menggubal undang-undang. Menurutnya lagi, ahli falsafah lebih cekap, terbaik dan berkebolehan. Dipahat pada kayu, hukum yang juga dikenali sebagai papan 12 ini dipamerkan untuk rujukan orang ramai. Pada tahun 572 Masihi, Kod Undang-Undang Justinian diterbitkan. Hasil himpunan Maharaja Justinian yang dibukukan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Rakyat dan Undang-Undang Semula Jadi atau Natural Law. Pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Sparta bersifat monarki terhad. Terdapat 2 orang raja yang berasal daripada keluarga Urpine dan Aegean bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Sebuah Dewan Perhimpunan dan Majlis membantu dalam urusan pentadbiran. Dewan Perhimpunan terdiri daripada 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai ephos bagi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Majlis mempunyai 200 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun dan keahlian seumur hidup. Pemerintahan dan pentadbiran di Sparta, di mana Sparta merupakan kerajaan ketenteraan yang menekankan disiplin ketenteraan.
kaum wanita di Sparta tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Dilantik menjadi anggota tentera dengan kanak-kanak seawal usia 7 tahun. Menjalan latihan fizikal dan diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di hadapan khalayak ramai. Mempertahankan negara. Pemerintahan dan pentadbiran di Sparta, di mana perkembangan Sparta berasaskan kepada penekanan terhadap aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota. Warga negara Sparta sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan. Dibuktikan melalui siri peperangan antara Sparta dengan Persia antara tahun 490 hingga 449 sebelum Masihi. Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Hasilkan tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara serta cekap menggunakan senjata. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.